akan merosakkan kerja buat dia, yang akan mengganggu kerja buat dia, yang akan bawa cahaya ke seluruh alam. Oleh kerana itu Iblis tak suka. Sebab tu waktu kelahiran Nabi, Iblis ni dia menjerit marah, dia lari tuan-tuan muslimin muslimat, dia marah, dia sedih, dia teriak ketika Nabi SAW lahir. Hebat Nabi, waktu lahir tu hebat lah. Kita beranak bukan Iblis teriak, mak kita teriak, mak kita menjerit, sakit. Sebab tu para ulama menggariskan empat waktu Iblis marah menjerit dalam seumur hidup Iblis ni. Punya panjang kehidupan Iblis daripada sebelum zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Iblis dah duduk dalam syurga, sampailah sekarang ni tuan-tuan, berjuta-juta tahun. Umur Iblis ni tuan-tuan, hanya 4 kali ya Iblis marah, Iblis menjerit, Iblis sedih, Iblis tak suka. Dalam 4 kali tersebut, ada antara dia Iblis tak suka ketika mana Nabi SAW lahir. Yang lain, kali pertama Iblis marah menjerit tak suka, Iblis sedih, Iblis menangis, ialah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala laknat Iblis dalam syurga pasal ingkar perintah Allah. Allah Taala perintah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Apabila Allah Taala perintahkan, hai malaikat, tunduk kamu pada Nabi Adam alaihissalam, semua malaikat ikut perintah Allah melainkan Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dengan sombong dan penuh takabur, Iblis mengingkari perintah Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melaknat Iblis daripada dalam syurga. Jadilah kamu dari kalangan orang-orang yang zalim. Tuan-tuan, kali pertama Iblis marah, Iblis menjerit. Kali kedua Iblis menjerit kemarahan ialah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengusir Iblis daripada syurga. Iblis duduk dalam syurga, Allah Taala halau Iblis, lempar mai buang di muka bumi ini. Kali kedua Iblis marah. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-13. Kata Allah Subhanahu Wa Taala mengusir Iblis daripada syurga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ayat ke-13 surah Al-A'raf. Maka ayat ni tuan-tuan boleh mengapai kalau ada gangguan di rumah. Duduk di rumah seorang-seorang, tiba-tiba TV terbuka sendiri. Dengar orang duk mandi dalam bilik air, tak ada siapa pun, kita seorang mampu. Jaga baik-baik. Kita ni nampak macam alim, janggut sampai pusat. Dai ni hitam ni sampai ke matu dai, punya banyak sujud. Tapi main dengan kena gangguan hantu syaitan ni tuan-tuan, Allah penakut baik, terkencil dalam jubah. Jangan dah buat main. Maka kalau kita diganggu, ada gangguan halus dan sebagainya, kita boleh baca ni surah Al-A'raf ayat ke-13 ni. Baca bagi deras-deras sikit. Selalu orang lelaki-lelaki dia tak kacau lah, dia selalu kacau orang perempuan. Pasal orang perempuan ni suka perhabis duit orang lelaki-lelaki. Tapi tak apalah, baguslah orang perempuan perhabis duit orang lelaki-lelaki. Kalau dia tak perhabis, siapa nak tolong perhabis duit kita? Kita cari penat-penat orang lelaki-lelaki, suami. Keluar pagi, balik petang, kadang-kadang buat overtime sampai malam, cari duit, cari nafkah. Nak bagi kat siapa? Nak bagi kat bini. Kalau dia tak tolong perhabis, kesian kat kita. Siapa nak perhabis duit kita? Maka kita kena berterima kasih kepada orang perempuan kerana menghabiskan duit orang lelaki-lelaki. Bagus Allah Ta'ala jadikan elok dah. Orang lelaki-lelaki tukang cari, orang perempuan tukang perhabis. Maka ibu-ibu di balik tirai tu, silakan perhabis duit suami-suami anda. Kalau anda tak perhabiskan, dia akan perhabiskan kat orang perempuan lain pula. Kalau dia boleh percaya sangat. Orang matan perangan ni tak tahu, tang lain tak apa boleh percaya. Pakai serban ke, pakai jubah ke, jubah 3-4 lai pun tak kira. Kayu sugi ni selit tepi telinga tu punya alim. Tasbih gantung di tengkok. Tak boleh percaya lagi ibu-ibu sekalian. Hak gagah-gagah boleh pun, saya seorang dalam masjid ni pun. Jadi nak bagi tahu apa tuan-tuan, kali kedua Iblis marah waktu Allah Ta'ala usir, halau Iblis daripada syurga. Balik tengok surah Al-A'raf, hafal ayat ke-13 tu. Anak teriak waktu malam, boleh baca tiup di telinga. Boleh, tak ada masalah. Anak kita teriak. Kokot yang pertama, anak teriak, budak-budak teriak waktu malam ni tuan-tuan, yang pertama mungkin dia lapang susu. Bagi susu, kenyang dah. Belahak, kenyang. Teriak lagi.
Maka yang kedua, kemungkinan dia teriak itu oleh kerana gangguan di tempat kita tidur ataupun tempat duduk kita tu, rumah kita lah maknanya. Bila ada gangguan, tuan-tuan muslimat, budak-budak ni dia cepat rasa. Kita orang tua-tua ni, hak mak ayah ni, hak tuk wan ni, bila main mengaji ada ilmu sikit, kita baca surah Al-A'raf ayat ke-13, tiup di telinga budak tu, usap di ubun-ubun, insya-Allah dia berhenti menangis. Syarat kena baca begitu. Syaratnya baca tu biar faham makna, menghayati ayat tersebut. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah Ta'ala bagi senyap budak tu. Boleh baca. Tak reti sah ustaz nak baca, tak ada nak mengapai lagi, nak bawa mana? Ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Boleh juga, tak ada masalah. Boleh lah malam ni. Balik try. Kalau budak-budak teriak, kalau orang tua-tua teriak ke mana? Ambil. Kalau suami-suami teriak waktu malam, tengah tidur elok-elok ni, wah, teriak Pak Long. Boleh juga baca ayat ni, tiup di telinga lelaki tu. Cuma bubuh nampak bagi terang sikit baca tu. Teriak apa, tidur senyap-senyap sudah. Ni. Jadi itu kali kedua. Kali ketiga, Iblis marah, Iblis menjerit, Iblis menangis ni waktu Nabi SAW dilahirkan. Nabi lahir ni tuan-tuan, hebat sungguh. Allah Ta'ala nak tunjuk kehebatan Nabi, nak tunjuk mukjizat Nabi, nak tunjuk kelebihan Nabi SAW ni, kekasih Allah ni. Bukan waktu Nabi besar, bukan waktu Nabi jadi Nabi, bukan waktu Nabi diangkat menjadi Rasul, bukan waktu itu. Waktu itu banyak sangat. Tapi ni, waktu lahir dah hebat dah, waktu sebelum kelahiran dah hebat dah, waktu kanak-kanak hebat dah tuan-tuan muslimat. Bezalah daripada kita, walaupun Nabi manusia biasa, tapi manusia yang extraordinary, lain daripada kita ni tuan-tuan. Sifat macam kita, cuma dipelihara oleh Allah, diberi kelebihan oleh Allah. Nabi SAW ni hebat-hebat. Nabi ni, tubuh badan Nabi ni wangi, harum semerbak kasturi, harum sungguh tubuh badan Nabi ni. Peluh yang keluar daripada tubuh Nabi ni, Allahu Akbar. Sahabat ni pakat berebut. Pernah satu ketika tuan-tuan, Nabi SAW ni waktu baru berhijrah pergi ke Madinah, Nabi tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, satu orang Ansar yang dia ni minta doa ke Allah ni, mudah-mudahan Rasulullah dapat bertamu di rumah aku. Tengok-tengok Allah Ta'ala makbulkan, Nabi tidur di rumah Abu Ayyub. Rumah dia 2 tingkat. Malam pertama Nabi tidur, Abu Ayyub kata, wahai Rasulullah, kamu nak duduk di atas ke aku nak duduk di bawah? Saya rasa elok kamu duduk di bawah. Kalau kamu duduk di atas, takut susah payah kamu nak naik turun. Tidur di bawah ya Rasulullah. Saya tidur di atas, tak apa. Saya susah sikit, tak apa. Maka Nabi tidur di bawah, Abu Ayyub duduk di atas. Malam pertama tak boleh tidur. Kalih kok ni tak kena, kalih kok ni tak kena. Bila tak boleh tidur, pasal apa? Pasal Abu Ayyub kata, mana mungkin awak yang aku jadi lagu ni, aku duduk di atas, Nabi Rasulullah yang mulia duduk di bawah, aku duduk langkah kepala Nabi ni. Tak boleh tidur. Turun, bagi tahu dekat Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak boleh tidur. Pasal aku duduk berasa aku duduk langkah kamu ya Rasulullah. Lah ni kita tukar ya Rasulullah. Saya tidur di bawah, kamu tidur di atas. Nabi tidur di atas, tuan-tuan muslimat. Rumah Abu Ayyub ni hangat sikit. Nabi berpeluh waktu tidur. Abu Ayyub tidur di bawah. Peluh Nabi tu menitik turun ke bawah. Jatuh hati Abu Ayyub. Abu Ayyub tahan tuan-tuan, buat minuman. Masya Allah tuan-tuan, wangi sungguh peluh Nabi ni. Hatu Abu Ayyub, dia tak kira Ummu Sulaim lagi, mak pada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni siapa? Kita cerita dah kuliah lepas ni. Anas bin Malik, riwayat hadis berapa ratus ribu? Mujuk dan selok. Hak tu hak dan selok lah, hak tak dan selok bukan tak ingat lah. Anas bin Malik ni kita habang dah kuliah lepas, orang ketiga, sahabat ketiga paling banyak meriwayatkan hadis. Dia riwayat 2286 buah hadis, betul tak? Tuan-tuan, dia duduk dengan Nabi lebih kurang 10 tahun daripada dia kecil lagi. Maka Anas bin Malik ni tuan-tuan, dia ada seorang ibu, nama ibu dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni mak Anas bin Malik, rapat dengan Nabi. Anas bin Malik rapat, mak dia pun rapat. Nabi ni kebiasaannya Nabi akan singgah di rumah Anas bin Malik dan Ummu Sulaim ni untuk Nabi qailulah, iaitu tidur. Pada selepas waktu Zuhur tu Nabi tidur selalu Nabi tidur di rumah dia. Bila Nabi tidur di rumah Ummu Sulaim dan Anas bin Malik ni tuan-tuan,
Dalam keadaan Nabi tidur tu Nabi berpeluh. Mak Anas bin Malik, Ummu Sulaim ni lap peluh Nabi tu dengan kain, perah dalam mangkuk. Nak buat minyak wangi tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni hebat Nabi ni. Tubuh badan Nabi wangi. Kita ada? Nabi tubuh badan dia wangi dah, tapi dia masih lagi memakai minyak wangi. Nabi SAW. Kita tubuh badan busuk busuk belacan. Tu pun penyegan pahit lagi nak pakai minyak wangi. Padahal senang sangat-sangat dia pakai minyak wangi. Susah pakai minyak wangi. Dak buka tudung tu calik dia wangi. Niat tuan-tuan nak ikut sunnah, boleh pahala sunnah selama mana wangi tu. Allahu Akbar. Nabi boleh buat, siapa kita tak mau buat? Nabi tu wangi dah tubuh badan dia. Kita ni manusia yang bukan kata tak payah mandi tuan-tuan, berpeluh sikit sudah. Memang perih ya tuan-tuan ni. Maka ikut sunnah Nabi ni, pakai minyak wangi. Sunnah yang ringan. Yang antara sunnah yang ringan Nabi SAW ajak kita tak mau nak buat. Rugi sungguhlah tuan-tuan muslimat ni. Sahabat ni bakat berebut tuan-tuan ni. Bukan takat peluh Nabi, darah Nabi sahabat minum. Kan kita cerita apa kuliah yang lepas berkenaan dengan, tak cerita lagi lah perang Uhud punya pasal. Dalam perang Uhud ni apa yang berlaku dekat Nabi tuan-tuan? Nabi jatuh lalu bang. Tengah berperang tuan-tuan, Nabi jatuh lalu bang. Pasal apa? Pasal jadi huru hara. Dalam perang Uhud ni asalnya tentera Islam nak menang dah, tapi oleh kerana lupa arahan Nabi, tak dengar cakap Nabi, Allah Ta'ala tarik kemenangan tersebut. Perang Uhud berlaku selepas perang Badar. Perang Badar tentera Islam menang walaupun tentera dia sikit. Bila tentera sikit melawan tentera kafir yang banyak tuan-tuan, Islam menang. Maka bila orang Islam menang, tamparan hebat kepada tentera orang kafir. Tentera kafir ni berasa tercabar. Lagu mana kita yang penuh dengan kelengkapan senjata, tentera kita lebih ramai berkali ganda, tiba-tiba kita kalah. Hampa ni dia marah. Maka repeat. Perang tu repeat. Nak balas dendam punya pasal berlaku perang Uhud. Dalam peperangan Uhud ni tuan-tuan muslimin muslimat, berlaku pertempuran yang begitu sengit. Nabi SAW mengatur strategi yang cukup elok kepada para sahabat. Maka dibagikan para sahabat tentera Islam ni kepada beberapa batalion. Okey, batalion pertama, kumpulan pertama, hampa duduk belah barat, hak ni belah timur, hak ni jaga sini, hak ni jaga sana. Ni kumpulan sharp shooter, pemanah tepat, hampa tolong duduk di atas bukit Uhud, Jabal Rumah. Duduk atas bukit ni, do not go anywhere. Whatever happen in any situation, do not move from here. Jangan duk bergerak daripada sini, apa pun yang berlaku. Dengar cakap aku ni, Nabi bagi arahan. Lebih kurang 50 orang pemanah tepat, sahabat-sahabat Nabi. Maka standby atas bukit Uhud tuan-tuan muslim muslimat, berlaku peperangan. Di bawah duk perang, 50 orang ni duk standby. Bila perang tu nampak macam nak menang kepada Islam tuan-tuan, banyak harta ghanimah ni terabung habis ni, banyaklah depa duduk atas bukit tu tengok tu dia Islam nak menang ni. Harta berlambak. Maka tak tahan tengok harta, lupa pada perintah Nabi, turun sebahagian pemanah tepat ni. Turun tu pasal nak pergi ambil harta, takut bila tinggal lama-lama habis kelabu asap. Bila turun tuan-tuan muslimin muslimat, tentera-tentera Islam yang duduk di atas bukit pemanah ni tuan-tuan, ni Allah Ta'ala nak tunjuk dekat kita ni, bukan nak habak kata sahabat-sahabat ni tercela, tidak. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk dekat kita, manusia tuan-tuan punya nafsu terhadap dunia. Tuan-tuan, bila sahabat-sahabat ni sebahagiannya turun, ada beberapa orang saja yang tak turun tuan-tuan. Bila turun ni, rupa-rupanya tentera kafir juga punya strategi yang juga hebat. Tentera kafir dipimpin oleh apa? Oleh Khalid bin Al-Walid. Panglima Brigadier General dia Khalid Al-Walid. Dia punya ketua pemerintah Abu Sufyan. Tuan-tuan, ni sebelum dia masuk Islam ni, perang Uhud dia tak masuk Islam lagi. Dia pimpin tuan-tuan muslimat, Brigadier General Khalid Al-Walid ni tuan-tuan, bila tengok tentera Islam turun, maknanya depa buat plan B depa, hantar orang pi take over bukit Uhud tu. Tak ada dah orang kontrol, depa pakat turun dah pi kutip harta, kita naik pula.
naik depa conquer bukit tu tuan-tuan, maknanya yang duduk di bawah semua tentera Islam dalam keadaan seronok nak kutip harta dan sebagainya ni. Depa tak sedar, di atas dah dikepung lah. Tuan-tuan, ni cerita perang Uhud ni tuan-tuan ni. Jadi bila jadi lagu tu tuan-tuan muslimin muslimat, pemanah kafir yang mengambil alih bukit Uhud itu tuan-tuan bersedia untuk menyerang. Dia panahnya ke tengah-tengah lembah peperangan Uhud yang dipenuhi oleh tentera Islam, termasuklah Nabi SAW. Bila dalam keadaan hiruk pikuk, sahabat-sahabat tentera-tentera Islam ni sedar bahawasanya mereka diserang bertubi-tubi akibat kelalaian mereka, pakat berterabuk lari habis. Tengok nu anak panah duk mai di udara nu nak mai ke arah ni. Orang baling lembing hak nu pun duk serang lagi mai apa semua ni, pakat lupa bahawasanya ada Nabi di tengah-tengah. Lari ni, selamatkan diri ni, sana lari sini lari, habis ni. Nabi tak ada orang cover, tak ada orang defend, tak ada backup dah Nabi ni. Yang sebenarnya sahabat ni lah yang sebenarnya melindungi Nabi, tapi oleh kerana huru-hara yang berlaku dalam perang Uhud, tuan-tuan, sebahagian besar bertempiaran. Huru-hara jadi habis, kacau bilau habis. Hanya beberapa orang sahaja yang duk cover Nabi, tapi sebenarnya tidak mencukupi, sehingga orang kafir tengok ini peluang keemasan untuk kita bunuh Muhammad, kerana orang tak ada dah duk kontrol, duk jaga dia dah. Ada yang baling lembing, ada yang panah, ada yang nak pergi serang dengan pedang dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi SAW naik di atas satu batu yang besar. Nabi panggil tentera-tentera Islam, ya wahai tentera-tentera semua, tentera Allah, kemari kamu ke tengah ini kembali. Tuan-tuan, bila dengar suara Nabi jerit lagu tu, baru tentera Islam sedar, ui, kita lari pasal apa? Kita tinggal ya Rasulullah. Pakat patah balik pergi. Dalam duk patah balik pergi tu tuan-tuan, orang mai serang Nabi tuan-tuan, tentera kafir ni serang Nabi. Salah seorangnya menghunuskan pedang. Nabi SAW tadah tepih dengan perisai Nabi, perisai besi. Pecah perisai tersebut, serpihan besi tu kena dai Nabi ni, berdarah dai Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni habaq Nabi ni, satu pemimpin agung dalam peperangan, duduk di depan. Tu ketua, tu baru betul ketua. Lah ni barat punya ajaran, ketua duduk tahu mana? Jabat nah, bilik ada aircon lah bos. Facebook. Yang turun perang siapa? Prebet. Habis tu ketua duduk jabat nah, mana berani nak turun duduk depan-depan. Itu siapa yang bagi arahan? Ketua. Telefonnya, hello, serang. Hak kena orang bawah. Ni benda yang diajak oleh orang kafir, tuan-tuan. Nampak tuan-tuan, jangan marah, sungguh. Kau ada ketua-ketua turun padang kali, turun berlakon melambak. Tengok banjir tu, berlambak berlakon kan. Kena menyakit lah, turun pakai boot lah. Okey, arah juru gambar ni, arah fotografer ni, turun duduk layak. Okey, you ambil gambar daripada side sini, bagi nampak I duduk dalam ni. Wah, ya Allah. Tuan-tuan, ketua banyak pemohon pahit lah ni. Dia tak kira siapa. Tentera Islam dulu, bukan takat tentera Islam, bahkan tentera orang kafir pun lagu tu lah. Ketua daripada pihak mereka duduk di depan sekali, sama macam orang Islam duduk depan juga. Mana ada ketua duduk belakang, mana ada ketua duduk di ofis, tak ada. Turun belakang. Tu baru betul ketua tuan-tuan. Abraha, raja yang besar pun tuan-tuan, Abraha, raja zalim, yang kumpulan tentera dia arahkan pergi roboh Kaabah pun duduk depan sekali je. Naik gajah tu, binatang tunggang, daripada Yaman bergerak mai ke Mekah, pasal tujuan dia nak robohkan Kaabah. Dia duduk depan sekali, mengepalai tentera-tentera dia presiden tu, Raja Abraha, Datuk Paduka Abraha, presiden Yaman. Dia tak takut, dia turun duduk depan sekali. Gajah dia paling besar tuan-tuan, dia ketua. Tu yang timbul cerita tuan-tuan ni sebelum kelahiran Nabi, bab tentera bergajah ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau cerita pun pakai telajak pula sekali lagi. Daripada Yaman tuan-tuan, Abraha ni dia punya dengki. Dia buat macam-macam benda dekat negara dia. Dia buat berhala, dia buat macam-macam benda supaya nak tarik orang mai melawat di negara dia. Buat satu berhala besar yang cantik nama Al-Qulais.
Tak cukup dengan itu, dia buat pula pesta-pesta maksiat, minum arak, menari, menyanyi. Di mana? Di sekitar berhala tersebut, nak tarik orang. Orang tahu kalau buat jom heboh, kalau buat anugerah juara lagu, anugerah bintang pelak, semua ni orang main. Jadi dia buat semua tu, tiba-tiba tak dapat sambutan juga. Maka dia pun cari pasapa, tak dapat sambutan. Menteri dia bagi tahu, no, di sana tu ada satu bangunan nama Kaabah. Bangunan tu menjadi tumpuan, tiap-tiap tahun orang duk pi. Abrahah ni dia punya something, tuan-tuan. Dia ingat dia hebat. Dia kata, siapkan bala tentera kita, kita pi robohkan bangunan tu. Kalau tak boleh roboh, kita cungkir buat keluar mai, buat balik mai Yaman ni, letak di Yaman. Biar orang mai di Yaman. Tu, ni Abrahah, dia nak pi robohkan Kaabah. Kaabah ni apa? Baitullahil Haram, rumah Allah. Dia nak pi roboh ikut dan dia ingat Kaabah tu bawah jagaan JKR ke maut. Banyak jendik muka hang. Nak pi roboh Kaabah, tuan-tuan, naiklah gajah. Gajah beli daripada Afrika. Gajah Afrika ni spesies gajah yang terbesar di dunia. Tuan-tuan tengok National Geographic tak? Animal Planet? Planet Bollywood? Tu tak ada. Tengoklah sama cerita-cerita binatang, tuan-tuan. Pengkaji ni cerita pasal binatang. Oh, hebat binatang ni. Kalau gajah ni, gajah paling kecil, spesies paling kecil, belah Asia ni, belah Malaysia, Indonesia, Thailand tu gajah paling kecil. Gajah paling besar, no, Somalia, Afrika, gajah paling besar. Abrahah import gajah, nak jadi binatang tunggang, nak pergi robohkan Kaabah. Beli gajah ni, besar-besar. Dalam kitab Tarikh Tabari sebut, teman-teman, gading gajah yang jadi binatang tunggang Abrahah ni 8 kaki. Gading dia 8 kaki. Tuan-tuan bayang tengok tubuh badan besar tu. Yang kita duduk balik Greek, duduk balik Kelantan, lalu tu jumpa gajah tepi jalan, hak tu gading dia tak sampai sekaki pun. Kadang-kadang gading pun tak ada. Tu pun besar dah. Pijak kereta-kereta kemek. Ni 10 kaki gading saja. Badan ni 10 tan lah, tuan-tuan. Hak kita ni 1 tan, 1,5 tan. Gajah berat. Maka bila gajah besar-besar tu jadi binatang tunggang, tuan-tuan, gahlah Abrahah dan tentera dia ni bergerak daripada Yaman pergi ke Mekah. Sampai dekat Mekah, tuan-tuan, penduduk Mekah, Arab Jahiliah pada ketika itu yang dikenali sebagai Arab Jahiliah yang samsing, yang suka berbunuh-bunuhan. Oh, dahsyat. Zaman waktu tu, sebelum kelahiran Nabi, beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi, kan Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dapat nama tahun gajah tu sempena serangan tersebut. Apa yang Allah Ta'ala balas balik kat dia? Arab Jahiliah yang duduk di Mekah waktu tu dikenali sebagai Arab yang samsing. Penuh dengan suka bergaduh, jenis suka berperang, tak boleh salah sikit. Bini masak, tak buat sambil belacan, pancung. Tu kata orang Arab Jahiliah. Kira samsing tik minyak ni, ayahanda paduka, bang long, kak long, semua ada ni zaman ni. Bila samsing, tiba-tiba tengok Abrahah main naik kenderaan besar yang mereka tak bisa tengok gajah. Samsing tu takut lari pergi menyorok belakang bukit di sekitar Mekah. Saat ni samsing sangat. Tengok-tengok tu dia binatang apa ni, gigi 2 batang, panjang nak mampus sampai 8 kaki. Lari tak padan. Kata kalau nak lawan pun memang kita kena. Macam kita lah duk mentang perangan, tiba-tiba kita kebai masuk main ronda kat kampung kita ni, kita perak seronok. Oi, seronok tuan-tuan, pergi pegang, kita kebai. Serupa tu lah Arab Jahiliah pun, mereka tak bisa tengok gajah. Pasal Arab tak ada gajah. Dia bukan semua negara dalam dunia ada gajah. Ada yang tak ada, ada yang ada. Malaysia ada gajah, Indonesia ada gajah, Thailand ada gajah, Somalia ada gajah, Afrika ada gajah, Jepun ada gajah, Jepun. Temangan. Siapa kata tak ada Jepun? Jepun lah berlambak gajah. Gajah pakai bateri tu. Gajah robot. Gajah betul tak ada lah. Nah, habaq apa tuan-tuan? Bila gajah dan Abrahah mai ke Mekah, hak samsing jahiliah di Mekah ni pakat lari menyorok habis. Bila menyorok, tuan-tuan, Abrahah ni dan tentera dia ambil masa untuk berehat. Sebelum nak memulakan kerja buat mereka nak robohkan Kaabah, mereka dah sampai dah dekat Mekah. Rehat sat, kita transit sat, apa nak balik rokok down ke, nak main dam ke, apa nak makan ke, apa buat lu. Pasal kita ni sat lagi tugas kita berat ni, nak robohkan Kaabah ni. Bukan senang ni. Kita nak atur strategi elok. Maka parking gajah, parking tentera, apa semua relax pasal atur strategi, start nak naik, nak gerak pi ke Kaabah. Naik atas gajah seorang seekor. Tengok-tengok gajah tak mau bangun. Gajah tak mau bangun je. Gajah tu tak mau bangun bersebah. Padahal dia gajah binatang, bukan ada akal.
Tak saat ni duk jalan elok daripada Yaman beratus kilometer, tiba-tiba nak sampai dah Mekah, nak bergerak pergi ke Kaabah, gajah ni semua pekat tak bangun. Pasal gajah tu tahu yang dia nak pi sekejap lagi ni rumah Allah. Yang dia nak pi buat huru-hara sekejap lagi ni tempat akan lahirnya seorang nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gajah sampai kesudah tak bangun tuan-tuan, walaupun dipaksa, didera, dipukul sampai berdarah luka tubuh badan gajah tersebut. Abrahah dan tentera dia bila paksa tak mau bangun, ambil besi tajam, pukul badan gajah tu sampai berdarah luka badan gajah. Tak mau bangun juga, didera sampai macam tu pun tuan-tuan dan puan-puan. Pasal gajah ni dia ada ketua. Bila ketua seekor tak mau bangun, hak lain pakai tak bangun. Tak mau bangun, ketegak gajah ni, hala hadap ke Yaman, baru bangun. Hala ke Mekah balik, duduk balik. Hala pergi ke Laut Merah, ke Mesir, bangun gajah tu, berlari-lari gajah tu. Hadap pergi ke Mekah, duduk balik. Allah, taatnya gajah. Natang yang tak ada akal tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ditinggalkan gajah-gajah tu, turun Abraha dan tentera dia masuk ke Kaabah. Nak masuk ke Kaabah, tujuan masih lagi nekat nak meruntuhkan rumah Allah, Kaabah. Apa Allah Ta'ala buat kat mereka? Allah Ta'ala buat apa tuan-tuan? Dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, surah yang kita rajin duk dengar tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Surah apa? Surah Ma Al-Fil. Saja sebut mak, kok ada sambung kul. Kalau sambung kul memang nak kena. Surah Al-Fil tuan-tuan, dia bukan boleh kira tuan-tuan. Ada orang tak tahu nama surah tu Al-Fil. Orang bukan boleh kira orang Allah ni tuan-tuan. Dia haru biru sikit. Dia mayang tarawih malam tama. Bila malam tama tu imam ni dia baca panjang lah sikit. Malam tama semangat lah mayang tarawih. Baca surah Al-Baqarah. Bila Al-Baqarah ni satu juzuk tuan-tuan, dekat 2 jam mayang tarawih. Kawal tu dah lah baru kali pertama mai. Duduk pula depan sekali, belakang tu imam. Mau tak mau kena perhabis dekat 2 jam. Sampai naik gameboy lutut-lutut. Sakit hati tak dah ni, tak tahu nak kata. Habis mayang, pergi jumpa kawan dia. Wah, hajak tu imam malam ni perkena aku. Sampai 2 jam mayang-mayang. Apa ni nak masuk syurga? Apa ni? Dia tak tahu padahal benda tu biasa. Dia tak bisa semayang. Dia kata, apa tu imam baca apa? Panjang sangat dari surah apa dia baca? Kawan dia kata surah Al-Baqarah lah malam tamah hang ni pun. Oh, Al-Baqarah tu makna apa yang panjang sangat tu? Al-Baqarah ni makna dia lembu betina. Tu dia tak pandang dengan lembu sampai 2 jam mayang. Oh, tu dia. Dia tak erti. Biasa orang mangkuk hayun. Malam kedua pi mayang tarawih. Dia takut terkena macam semalam. Dia pergi tanya Tok Imam tu, ni Tok Imam nak tanya sikit lah, malam ni jadi Tok Imam ni apa nak baca surah apa pula mayang tarawih ni? Kalau semalam surah Al-Baqarah tu. Oh, cik kemai. Malam ni Tok Imam kata, malam ni saya nak balik awal. Jadi saya tak baca panjang-panjang dah, saya baca surah pendek-pendek ya. Tok Imam nak pergi mana balik awal? Saya nak balik lah pasal malam ni nak tengok ni anugerah juara lagu. Tok Imam pun mangkak lah. Apa anugerah juara lagu, nak tengok, ambil TV tu hempuk tiap pala baru tahu. Tapi bukan Tok Imam petang berangan ni. Ni Tok Imam buah berangan tu. Tok Imam kata malam ni nak baca pendek-pendek ya, pasal sekejap lagi nak balik awal. Maklum hang duk tunggu di rumah tu dengan popcorn, dengan nayak apa siapkan TV tu. Itu nak baca surah apa Tok Imam? Ingat nak baca surah Al-Fil lah malam ni, pendek sikit. Al-Fil. Surah Al-Fil tu surah apa? Surah Al-Fil ni surah gajah, lari tu. Dia kata tu dia Tok Imam, kalau lembu pun 2 jam, malam ni nak baca surah gajah 5 jam, mampu tak mayang. Hantar kata mangkak ayun. Jangan duk jadi gitu tuan-tuan ni. Maka tuan-tuan, itulah yang Allah Ta'ala cerita tu dalam surah Al-Fil, apa yang berlaku pada tentera Abrahah, tentera bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Awak kata Allah, hampa tak tengok kan lagu mana kami buat dekat tentera bergajah, tentera Abrahah ni? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tak tengok kan lagu mana kami membatalkan rancangan jahat, rancangan sesat mereka nak meruntuhkan Kaabah, rumah Allah.
Wa arsala alaihim tayran ababil, kami hantar kepada mereka jet-jet pejuang. Hantar mai jet-jet pejuang yang pakai enjin original, yang takkan hilang enjin kapal terbang ni, yang tak pakai minyak, pasal minyak mahal walaupun turun dah, alhamdulillah. Jet pejuang original, iaitulah burung-burung ababil, tuan-tuan. Jet pejuang lah tu. Bila hantar mai burung ababil ribu ekor lalu atas tentera-tentera Abraha ni, lalu saja ke? Tak. Burung ababil ni datang bawa bom, seorang 3 ketui. Satu pegang di mulut, 2 pegang di kaki. Bukan saya kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, tarmihim bihajaratin min sijil. Maka burung ababil yang lalu di atas tentera Abraha itu melemparkan kepada mereka batu-batu api. Batu sijil, batu api ya, lava yang ditembak, yang muntah keluar daripada letusan gunung berapi. Batu-batu inilah diangkut oleh burung-burung ababil menyerang tentera Abraha. Seekor burung bawa 3 ketui, 2 pegang di kaki, satu pegang di mulut paruh. Sampai bawah ada tentera Abraha, depa duduk di atas, depa lepas seketui. Kena tentera Abraha ni tuan-tuan, jadi lagu mana? Ka'asfin ma'kul. Habis rosak binasa tentera Abraha umpama daun yang reput dan berlubang dimakan ulat. Jadi lagu tu, bila kena batu api berdarah tuan-tuan ni, bila kena batu api yang panas ni, berlubang isi-isi daging dan sebagainya. Batu api yang sangat panas. Kalau kita tengok tuan-tuan, orang lah ni dia panggil lava. Batu api ni orang panggil lava. Lava tu kalau tengok dalam cerita sains, batu api ni keluar daripada perut gunung berapi, menggolek masuk layak, masuk laut. Tuan-tuan tahu lama mana masa dia ambil untuk terpadam? Batu api, lava yang bergolek daripada gunung berapi masuk dalam laut, dia duduk dalam ayak dah, berapa lama nak terpadam? 7 hari. 7 hari duduk dalam ayak baru terpadam. Kita bakar sampah di rumah, ada bara api, tuan-tuan ambil ayak secawan, bubuh ayak dalam cawan, ambil bara api tu, bubuh layak, dia padam serta-merta. Tu bara api di rumah kita. Ni bara api daripada gunung berapi ni duduk dalam ayak 7 hari baru terpadam keseluruhan. Maknanya punya hangat tuan-tuan ni. Ni depa buat kajian ni, bukan saya pandai-pandai sebut ni. Saya kata ustaz ni pandai duk rekod dak. Kaji tengok. Maka batu-batu api itulah yang dijadikan bom, yang dijadikan senjata burung ababil untuk menyerang tentera-tentera Abraha ni. Sampai mati habis ke semua, tinggal Abraha dan beberapa orang yang tak mati tapi cedera. Kena juga tapi tak mati di Mekah. Lari balik pi Yaman tu, masuk dalam istana dah dalam keadaan cedera parah. Akhirnya Allah Ta'ala cabut nyawa Abraha. Waktu dia duduk di Yaman, masuk dalam kediaman rasmi dia, Allah Ta'ala cabut nyawa dia dengan dicabut sendi-sendi ni. Malaikat mai cabut sendi ni satu. Mati dalam keadaan yang penuh menyakitkan dan menghinakan Abraha ni. Nak habaq hang ingat hang raja besar, hang lawan Allah Ta'ala, ni balasan hang kepada hang. Bila cabut satu-satu sendi tuan-tuan, dilentangkan Abraha menghadap ke langit, dirobek dada Abraha. Masya-Allah tuan-tuan, tengoklah kitab tarikh Ibnu Ishaq. Dalam Bidayah wan Nihayah pun ada cerita sikit pasal tentera Abraha ni. Tuan-tuan, tu sebelum kelahiran Nabi. Hebatnya tuan-tuan muslimat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni tuan-tuan. Nabi ni hebat dia banyaklah. Antara kehebatan Nabi ni, lalat tidak pernah hinggap di tubuh batang tubuh Nabi kerana Nabi tak pernah busuk. Lalat tak main hinggap, bukan takat lalat, serangga-serangga lain pun tak main hinggap. Kita ni orang kaya, tak mandi 3 hari tengok. Lalat taik tu main hurung terus. Kita ni muka serak. Buka tudung tu dia kutu penuh teh pala. Pergi. Tu kita. Beza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan muslimat. Hebat Nabi kita, junjungan besar tuan-tuan. Maka bulan Rabiul Awal ni kita ingat kehebatan Nabi. Mudah-mudahan bila kita ingat kehebatan Nabi itu, kita berbangga dengan Nabi kita. Kita sentiasa berselawat ke atas Nabi dan kita cuba sedaya upaya untuk buat sunnah-sunnah Nabi ni. Walau tak boleh buat semua, kita cubalah sebaik mungkin tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi itu sebagai mukadimah lah, mudah-mudahan memberi manfaat. Kita tengok kitab kita Bahrul Mazi jilid yang kedua tuan-tuan muslimin muslimat. Saja ambil juzuk yang kedua ni oleh kerana dia membincangkan perkara solat.
Kita tak masuk ke mukadimah dah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok pada bab yang pertama. Bahagian solat, abwabus solah. Bab yang pertama, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, Bahrul Mazi ni dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Kita cerita dah beberapa kuliah yang lepas siapa Syekh Idris Al-Marbawi ni. Orang tanah Melayu, orang rumpun Jawi kita lah. Anak murid kepada Tok Kenali, tuan-tuan muslimat ni. Ni Syekh Idris Al-Marbawi yang karang kitab Bahrul Mazi ni salah seorang murid kepada Tok Kenali ataupun Tuan Guru Haji Yusuf bin Ahmad yang berasal daripada Kenali, Kelantan. Waliullah. Ni anak murid dia ni. Syekh Idris Al-Marbawi bukan takat buat Bahrul Mazi, bahkan dia buat Kamus Al-Marbawi. Arab Melayu, Arab Melayu. Kamus tu dia buat. Punya alim, punya hebat. Maka kita tengok pada bab yang pertama, kata penulis, babu ma jaa fi mawaqitis salah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan segala waktu sembahyang. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tengok dia bagi keterangan sikit. Bermula segala bab sembahyang, inilah tempatnya. Penulis kata apa? Inilah tempat kalau kata kita nak tahu daripada mana asal usul sembahyang 5 waktu kita. Sembahyang subuh, mai ikut mana? Sembahyang zuhur, mai ikut mana? Hak Nabi apa? Sembahyang asar, mai ikut mana sejarah dia? Macam mana boleh sembahyang asar pada pukul 4.30, pukul 4.45? Mai ikut mana waktu ni? Siapa yang tetapkan? Nabi ambil ikut mana? Sembahyang asar ni sembahyang Nabi mana? Mai maghrib pula. Pasal apa mai maghrib waktu malam pula? Waktu gelap dah, turun matahari. Jadi sunset. Pasal apa kena mai maghrib waktu tu, awak tak mai maghrib waktu pagi? Mai kok mana ni asal usul waktu sembahyang ni, tuan-tuan muslimat? Baik. Dan segala hadisnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salat itu ada mempunyai makna pada lurah dan ada mempunyai makna dan maksud, yakni pada syarak. Baik. Solat kita ni tuan-tuan, kalau kita solat berjemaah, saya ulang balik, kalau kita solat berjemaah ni dia ada 7 tingkatan. Ada tingkatan solat jemaah yang paling tinggi, ada solat jemaah tingkatan dia yang duduk paling last sekali. Solat jemaah tingkatan paling tinggi yang duduk di nombor 1, solat jemaah apa? Cerita dah perasaan di sini ni. Solat jemaah yang paling tinggi kedudukan dia ialah solat Jumaat. Ingat elok. Dalam banyak-banyak sembahyang berjemaah, solat Jumaat duduk nombor 1. Yang kedua, paling tinggi, sembahyang subuh berjemaah di pagi Jumaat. Yang ketiga, paling tinggi, sembahyang berjemaah asar. Yang keempat, yang ketiga, sembahyang subuh berjemaah di pagi-pagi yang lain selain Jumaat.